Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Kami dari Kumpulan 2 telah diberikan tugasan untuk membentangkan hasil kajian yang bertajuk Kesedaran Pengurusan Sistem Pepejal dalam kalangan pelajar di UiTM Kota Semarahan Kampus 1. Sebelum saya melanjutkan pembentangan tersebut, ingin saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya termasuklah Alexander Anthony anak Boniface Venus, Angeli Bilong, Ain Adawiyah binti Ahmad, Regina anak Jolina, Andrew Ajay anak Paing dan saya Siti Rohratul Ash Samsudin. Apakah itu pengurusan sistem pepejal? Pengurusan sistem pepejal mesra alamnya mementingkan pemeliharaan alam sekitar dan kesejahteraan awam. Selain itu, pengurusan sistem pepejal yang menyeluruh dan bersepadu dengan menggunakan KPI dan Standard Operation Procedure. Oleh yang demikian, tapak pelupusan sanitari dilengkapi dengan sistem kawalan pencemaran yang dilengkapi teknologi yang akan memanjangkan tempoh hayat tapak pelupusan tersebut. Pada bahagian saya akan membentangkan ataupun menghuraikan tentang penyataan masalah. Setelah membuat regional review yang pertama untuk assignment berkumpulan kami bersekumpulan terdetik hati untuk membuat kajian berkaitan tentang isu pepejal. Ini kerana apabila ada program yang dilaksanakan di UiTM, contohnya seperti Minggu Destiny Siswa ataupun Emporium Siswa Jom Berniaga pada last year, setelah selesai sahaja program-program ini dijalankan, akan ada tong sampah yang penuh dengan sampah, tidak dibuang dengan baik dan sampah-sampah tersebut melimpah keluar jatuh ke tanah. Oleh sebab itu, kami bersepakat untuk membuat kaji selidik tentang kesedaran pengurusan sisa pepejal di dalam kalangan pelajar di kampus UiTM Kota Semarahan 1. Kaedah yang kami gunakan untuk kajian ini adalah melalui Google Form ataupun dikenali sebagai borang soal selidik yang diedarkan ke seluruh pelajar UiTM Kota Semarahan 1 melalui platform sosial media seperti WhatsApp dan juga Telegram. Faktor-faktor permasalahan dalam kajian. Berdasarkan kajian tersebut, diungkapkan 3 faktor yang boleh dipilih oleh pelajar UiTM KS1 dalam menjalankan kajian ini. Faktor yang pertama, terdapat 61.9% pelajar yang menyatakan mereka mempunyai kurang pengetahuan tentang kaedah pelupusan sampah yang betul. Hal ini justru mengganggu keseimbangan ekosistem dan juga menjejaskan kesihatan semua orang jika keadaan ini tidak dibendung. Seterusnya, faktor yang kedua menjumlahkan 76.2% pelajar yang mempunyai kurang motivasi atau rasa prihatin terhadap alam sekitar. Oleh itu, jika pelajar sendiri tidak prihatin untuk ambil peduli dan mengatasi masalah pencemaran alam sekitar, sudah tentu sesuatu inisiatif untuk merawat alam sekitar menjadi lebih sukar. Dan faktor yang terakhir, kurang pendedahan atau kesedaran di media sosial merupakan satu pilihan yang dipilih oleh pelajar dan dijumlahkan sebanyak 47.6% di kalangan mereka. Ini sangat mengejutkan kerana media sosial merupakan medium yang sangat berkesan dalam menyebarkan maklumat, terutamanya tentang kesedaran alam sekitar. Hai semua, so kali ini saya akan masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu topik kesan negatif terhadap pengurusan sistem sisa pepejal yang tidak terurus secara sistematik. Kesan yang pertama daripada hasil kajian kami yang kami telah buat, iaitu pencemaran air dan udara. Pencemaran air akan berlaku bila sistem air yang mengalir daripada tapak pelupusan sampah. Ini akan membawa kepada ini akan menyebabkan sistem pengairan air sungai air lain juga terjejas. Ini punca daripada masyarakat, sikap manusia yang suka membuang sisa toksik ke dalam sungai yang akan mengakibatkan semua organisasi yang hidup dalam air akan terjejas. Dan seterusnya, sumber utama makanan iaitu ikan akan berkurangan. Seterusnya masuk kepada pencemaran udara. Pencemaran udara akan berlaku apabila sikap masyarakat yang suka membuat pembakaran terbuka.
Hal ini kerana berlaku apabila sikap masyarakat yang kurang sedar tentang wujudnya, tentang kesannya terhadap pembakaran terbuka seperti hujan asid dan jerubu. Kesan yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan berlaku apabila gas rumah hijau yang akan terhasil apabila oleh sisa pepejal yang berebut. Sisa-sisa ini akan menaik ke lapisan atmosfera dan melangkah haba seterusnya akan menyebabkan reaksi cuaca ekstrim dalam bentuk rivert atau taufan. Ini akan memberikan kesan kepada cuaca yang sangat panas akibat daripada haba yang merangkap dalam atmosfera. Kesan negatif yang seterusnya dalam pengurusan sisa pepejal yang tidak sistematik iaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah berlaku apabila wujudnya sisa toksik atau sisa-sisa pepejal yang terurai dalam tanah akan menghasilkan sisa yang membahaya. Ini akan menyebabkan tanah itu tidak akan menjadi subur. Ini akan memberi kesan kepada petani yang membuat hasil pertanian yang akan terjejas akibat daripada tanah yang tidak subur. Dan seterusnya, itu yang keempat, iaitu kesan negatif seterusnya adalah penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ini akan berlaku apabila pepejal yang tidak teratur yang dilihat mendapat perhatian pada penyakit berjangkit seperti nyamuk Aedes, tikus dan lipas. Akibatnya persekanan fizikal menjadi tidak sihat. Bukan sahaja dari pandangan luar malah mewujudkan kesan kesampingan lain seperti mendatangkan penyakit dan mengganggu kesihatan manusia. Kesan negatif yang terakhir adalah dalam pengurusan sistem pepejal adalah wujudnya hewan dan serangga yang kian meningkat. Hal ini kerana wujudnya longgokan sisa pepejal yang dibiarkan dalam tempoh yang lama mengakibatkan jumlah hewan dan serangga tersebut meningkat. Justru penyakit ini akan menyebabkan pelbagai penyakit yang akan timbul seperti kecil tikus dan Aedes. So, itu sahaja daripada saya. Kita akan simpulkan iaitu kesan negatif yang pertama adalah pencemaran air dan udara. Yang kedua adalah perubahan iklim. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Yang keempat adalah penyakit berjangkit. Yang kelima adalah sekumpulan haiwan dan serangga yang akan meningkat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Berikut merupakan beberapa cadangan penyelesaian yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Mengikut kajian yang telah kami lakukan, sesetengah responden mencadangkan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan untuk pembuangan sisa pepejal. Hal ini demikian mampu mengatasi isu pembuangan sisa pepejal yang sembarangan di merata tempat. Contohnya memperbanyak tong sampah di kawasan-kawasan yang tertentu. Selain itu, responden juga turut menyorakan agar kempen pengurusan sisa pepejal diadakan. Hal ini demikian mampu memberi pengetahuan kepada semua pihak agar lebih bijak dalam pengurusan sisa pepejal. Contohnya seperti mengadakan kempen di UiTM untuk memberi pengetahuan tentang pengurusan sisa pepejal yang betul kepada para pelajar. Seterusnya, responden juga menyatakan cadangan seperti menambah baik tapak pelupusan sisa pepejal. Hal ini demikian mampu mengatasi pembuangan sisa pepejal yang tidak terurus dan bersepah di sekitar tapak pelupusan. Selain itu juga adalah menggalakkan penggunaan beg kitar semula. Dengan memperbanyakkan lagi penggunaan beg kitar semula, sudah pasti penggunaan beg plastik juga akan berkurangan dan kurangnya pembuangan plastik. Contohnya menggalakkan para pelajar agar menggunakan beg kitar semula di kawasan pembelian UiTM. Yang terakhir adalah meningkatkan kesedaran di kalangan semua pihak. Dengan ini, ianya mampu meningkatkan tahap perhatian seseorang dengan perkara yang boleh menjejaskan kesejahteraan alam sekitar. Contohnya, menjadi lebih perhatian dan peka dalam menguruskan sisa pepejal dengan tepat dan juga terukur. Baiklah, kita akan pergi ke bahagian kesimpulan. Di mana menurut hasil kajian mendapati bahawasanya pemanasan global dan perubahan iklim semakin dapat dilihat dan dilalui oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini pemanasan global dan perubahan iklim merupakan fenomena yang mengancam kehidupan di seluruh dunia. Antara beberapa efeknya adalah pemanasan global merupakan peningkatan temperature global dari tahun ke tahun akibat efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim.
Perubahan iklim menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kekeringan ekstrim, kebakaran hutan, banjir dan peningkatan kejadian tropis. Fenomena cuaca ekstrim seperti gelombang haba, kemarau, siklon dan hujan ribut meningkat di kebanyakan kawasan daratan. Pemanasan global dan perubahan iklim berkaitan dengan peningkatan emisi karbon dioksida (CO2) akibat kegiatan manusia seperti pengurusan pepejal yang tidak teratur. Selain itu, pengurusan sisa pepejal sangatlah penting bagi mengurangkan masalah berkaitan pencemaran alam yang semakin berleluasa pada masa kini. Hal ini kerana pengurusan sisa pepejal yang tidak sepatutnya sistematik dalam merupakan isu penting yang mengurai kesan pemanasan global dan perubahan iklim. Terdapat beberapa yang maklumat yang dapat kami kumpul berdasarkan kepentingan pengurusan sisa pepejal yang teratur, seperti mana yang mampu mengurangkan pengurangan gas rumah hijau di peringkat global. Untuk pengurusan sisa pepejal yang teratur juga merupakan salah satu strategi bagi mengurangkan emisi karbon dioksida dan mengurangkan sisa pepejal juga boleh mengubah kebiasaan dan gaya hidup sesuatu masyarakat. Jadi oleh itu setiap individu perlulah memainkan peranan dalam mengubah cara yang menitik beratkan amalan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Kerana 3 amalan ini dia adalah sangat-sangat penting. Dia akan memberi kesan yang sangat efektif terhadap isu yang sekarang, iaitu pemanasan global dan perubahan iklim, di mana kita dapat disimpulkan yang amalan 3A dapat mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau dan gas metana yang dihasilkan di pusat-pusat pelumpusan sampah yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Selain itu, amalan 3A juga dapat mengurangkan penggunaan sumber daya alam yang menggantikannya dengan bahan kita semula yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Amalan 3A dapat mengurangi jumlah sisa pepejal yang dibuang ke tempat pelumpusan sampah juga, yang dapat mengurangi pencemaran alam sekitar dan kemerunungan kesihatan awam. Jadi oleh itu yang dapat kami simpulkan di sini adalah dalam konteks global, amalan 3A merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mencapai neutraliti karbon dan ekonomi kitaran. Oleh kerana itu, upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan sangat penting untuk mengurangi kesan-kesan yang memberikan impak negatif dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan itu, maka berakhirlah pembentangan kajian tugasan kami pada hari ini. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Muhammad Ahmad bin Siddiq kerana telah memberi peluang dan tunjuk ajar kepada kami dari awal sehingga akhir pembelajaran untuk subjek ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.